Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi. Yang berbahagia Datuk Haji Azizi Abdul Hamid, Yang di-Pertua PIBG SK Seksyen 19 dan Ahli Jawatan Kuasa PIBG, Yang Berusaha Barisan Penolong Kanan Puan Asmida Jamaiyah Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Zaidi Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Yasmin binti Alia Penolong Kanan Kurikulum, Encik Kamisan Penolong Kanan Petang, Encik Samsudin bin Zakaria Penolong Kanan PPKI Guru-Guru SK Seksyen 19, yang dihormati para ibu bapa, penjaga dan para hadirin sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Taklimat Orientasi Tahun 1 dan Prasekolah SK Seksyen 19 bagi tahun 2021 kepada ibu bapa dan para hadirin sekalian. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana anak tuan-tuan dan puan-puan telah memasuki alam persekolahan formal di SK Seksyen 19. Dan terima kasih kerana memilih SK Seksyen 19 sebagai sekolah pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini merupakan taklimat kepada ibu bapa untuk memperkenalkan pendidikan formal di sekolah ini, di mana murid-murid akan belajar bergaul dengan rakan-rakan dari berbagai kaum secara berdikari. 20 hari bulan bersamaan hari Rabu adalah hari yang sangat penting kerana ia merupakan hari pertama persekolahan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam memasuki alam persekolahan di SK Seksyen 19. Walaupun dalam bentuk maya, pembelajaran maya ini serta PDP di rumah, saya rasa anak tuan-tuan dan puan-puan akan dapat mengikutinya dengan baik. Melalui pengalaman saya, murid-murid generasi sekarang adalah lebih matang dan berani serta berdikari. Ibu bapa diharap dapat memberikan ruang kepada murid-murid, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan untuk dididik di rumah dan juga dibantu di sekolah. 20 hingga 31 bulan Mac, murid-murid tahun 1 akan mengikuti satu program dinamakan Program Transisi dan Orientasi. Ia merupakan program pembelajaran mengikut modul khas agar murid dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Formal adalah sangat penting agar anak-anak kita dapat pendedahan kepada persekitaran, persekolahan serta menyesuaikan diri dengan pendidikan formal sebagai murid sekolah kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, sedikit mengenai latar belakang SK Seksyen 19. SK Seksyen 19 telah mula beroperasi pada tahun 1986. Kini, setelah 35 tahun beroperasi, sekolah mempunyai seramai 100 orang guru, 1,750 orang murid dan 19 orang staf. Murid-murid ini ditempatkan di dalam 38 buah kelas, iaitu seramai lebih kurang 40 orang satu kelas di dalam 2 sesi. Di sesi petang adalah murid-murid tahun 1 hingga tahun 3 serta prasekolah. Di sesi pagi terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga 5 prasekolah dan juga kelas PPKI. Sekolah ini dipilih menjadi sekolah transformasi, iaitu satu program TS25 kohort yang kedua mulai tahun 2017. Berbagai pembaharuan dari segi pendidikan dilaksanakan dalam program TS25 ini yang berfokus kepada kemenjadian murid secara holistik dan sekolah yang berkualiti melalui persekitaran yang menyeronokkan, guru yang berkualiti, pemimpin yang berkesan dan sokongan PIBG dan juga komuniti. Pada tahun 2019, SK Seksyen 19 juga telah terpilih melaksanakan satu program yang dinamakan program STEM yang menanamkan minat murid kepada sains, matematik dan juga teknologi. Murid-murid belajar melalui project based learning atau pembelajaran berasaskan projek, mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sebenar. Semasa PKP ini, murid-murid masih juga melaksanakan PBL di mana mereka dibantu oleh ibu bapa pada tahun 2020 yang lepas. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ia mengambil lebih kurang 6 tahun untuk murid belajar di sekolah kebangsaan, di mana tahun 1 hingga tahun 6. Bagi murid prasekolah pula, ia mengambil masa lebih kurang 7 tahun. Dari segi akademik, murid-murid akan dididik melandaskan KSSR ataupun kurikulum sepadu sekolah rendah yang dirangka oleh KPPM. Tahap 1 iaitu tahun 1 hingga 3 akan berada di sesi petang
Murid akan dipastikan boleh menguasai 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Murid-murid akan ditaksir pula melalui PBD atau pentaksiran bilik darjah dengan kriteria mencapai mengikut tahap pencapaian, iaitu tahap pencapaian 1 hingga 6. Tiada lagi peperiksaan formal untuk murid-murid tahun 6 serta tahun 1, 2 dan 3. Tahap 2 juga, iaitu tahun 4 hingga 6 pula berada di sesi pagi dan menguasai ilmu pengetahuan dan pentaksiran formal masih juga dilaksanakan. Tetapi UPSR tidak pasti akan dilaksanakan. Dari segi sahsiah, peraturan, disiplin, kebajikan dan keselamatan murid adalah penting untuk dipatuhi di semua murid dan juga ibu bapa. Alam keseluruhan murid dididik mematuhi peraturan sekolah dari berdisiplin, terutamanya ketepatan hadir ke sekolah dan melaksanakan tugasan-tugasan sekolah. Murid-murid juga akan dididik menjadi insan yang menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Dari segi co-curriculum, aktiviti ini dirancang dapat membina keyakinan, kepimpinan dan jati diri yang tinggi secara formal kepada murid-murid tahun 6 dan secara tidak formal kepada murid-murid tahun 1 sehingga ke tahun 3. Dan aktiviti co-curriculum ini diterapkan elemen-elemen STEM di dalamnya. Harapan saya, dengan hubungan yang erat antara pihak sekolah dengan PIBG, ibu bapa serta masyarakat luar dan komuniti akan berterusan demi kejayaan pelajar dan juga sekolah. InsyaAllah, dengan kerjasama, semua pihak kami akan terus berusaha menghasilkan pelajar yang cemerlang, terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah merupakan institusi yang membina insan cemerlang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan dan wawasan kerajaan ke arah insan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Berbagai transformasi telah dilaksanakan oleh KPM memperkenalkan dasar-dasar seperti ini, di mana kami berlandaskan kepada PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sediakan pelajar yang bertaraf dunia dengan 6 aspirasi serta sarana ibu bapa, itu anjakan yang ke-9. SKC 19 merupakan sekolah yang sentiasa menitik beratkan kejayaan dan kecemerlangan murid, guru dan sekolah secara holistik. Sekolah ini sentiasa berusaha melahirkan ramai pelajar yang bijak, berjaya dan berdaya saing bagi menghadapi dunia luar yang mencabar. Pada tahun 2020 dan 2021 ini, kita menghadapi satu dugaan yang besar, iaitu pandemik COVID-19. Dalam situasi ini, pendidikan juga terlibat dan pendidikan kita melalui satu fasa pendidikan norma baru. Berbagai cabaran dalam situasi yang tidak menentu ini. Walau bagaimanapun, sekolah sentiasa bergerak sebaik mungkin melalui pembelajaran dan pengajaran dari rumah apabila PKP dilaksanakan. Dilaksanakan melalui talian WhatsApp group kelas, Telegram dan Google Classroom. Semoga keadaan bertambah baik dan sesi persekolahan bersemuka boleh dilaksanakan apabila situasi bertambah baik nanti. Buat masa ini, 20 Januari hingga 26 Januari, persekolahan dimulakan dan dilaksanakan PDPR secara maya. Maklumat akan diberikan melalui WhatsApp group kelas yang dibina oleh guru-guru kelas. Pihak sekolah sentiasa bersikap terbuka jika ada perkara dan perbincangan dari ibu bapa demi kecemerlangan murid di sekolah ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya selaku guru besar ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan para hadirin yang telah meluangkan masa mendengar taklimat ini. Semoga pihak sekolah dapat bekerjasama demi kecemerlangan murid dan juga warga sekolah SK Seksyen 19. Selamat datang ke dalam keluarga SK Seksyen 19. Sekian, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi SK19 buat semua guru-guru dan juga ibu bapa sekalian. Yang saya hormati Puan Guru Besar Puan Naimah binti Muhammad Nasir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Asmida binti Alias, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cikgu Zaidi Abdul Majid, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Yasmin binti Aliar,
Guru Penolong Kanan Petang Cikgu Kamisan bin Sulaiman dan Cikgu Samsudin bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Tidak dilupakan barisan jawatan kuasa PIBG iaitu NYDP Puan Siti Rabiah binti Mustafa, Susah PIBG Cikgu Malisa, Bendahari Cikgu Zakiah dan seluruh barisan AJK PIBG yang terdiri pada AJK guru-guru dan ibu bapa sekalian. Apa khabar semua? Saya memperkenalkan diri saya. Saya Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid adalah YDP PIBG SK19 bagi tahun 2019-2020. Telah diberi amanah dan berkhidmat selama 6 penggal sebagai YDP PIBG bagi sekolah ini. Salam perkenalan dari saya buat semua ibu bapa yang pertama kali anaknya bersekolah di sini. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah SWT telah menemukan kita semua dalam perjumpaan bersama ibu bapa dan anak-anak tahun 1 SK19 bagi tahun 2021 ini. Syukur kehadrat ilahi walaupun pertemuan kita tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita di tahun ini bertemu secara dalam talian dan tidak dapat bersemuka kerana Perintah Kawalan Pergerakan Wabak COVID-19 ini telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan bermula pada tarikh 13 Januari 2021 sehingga 26 Januari 2021 ini. Kita semua sedia maklum, Perintah Kawalan ini adalah kali kedua selepas ini dilaksanakan pada Mac tahun lalu. Ayuh kita bersama berdoa agar wabak ini segera berlalu dan Perintah Kawalan Pergerakan ini dapat ditamatkan dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa tetapi dengan norma-norma yang baru. Amin. Selaras dengan perintah PKP 2.0 juga, kita semua sedia maklum sekolah tidak dapat dibuka bagi pelajar-pelajar prasekolah sehingga tahun 6 dan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4 bagi sekolah menengah. Oleh yang demikian, arahan dari kementerian agar pihak sekolah dengan kerjasama PIBG dapat memainkan peranan mereka untuk berganding bahu dengan sekolah bagi tujuan pembelajaran secara dalam talian. Ini akan diperincikan oleh pentadbir sekolah sebentar lagi. Untuk anak-anak kita yang baru melangkah ke darjah 1, kebiasaannya ada sesi suai kenal secara nyata ataupun bersemuka di antara ibu bapa, guru-guru dan anak-anak untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan sekolah SK19 ini. Di mana kantin, di mana kelas anak-anak kita, di mana tempat berkumpul harian, di mana pintu masuk dan di mana ibu bapa boleh menunggu anak-anak mereka ketika rehat dan juga ketika pulang. Amalan itu tidak dapat lagi dijalankan bagi tahun ini kerana wabak COVID-19 ini. Hari ini kita semua hanya dapat mendengar taklimat secara dalam talian penerangan secara perinci tentang keadaan sekolah dan tata caranya. Guru-guru pentadbir yang diketuai oleh Puan Guru Besar Puan Naimah akan menyediakan penerangan secara terperinci kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harapan dari saya sebagai YDP PIBG SK19 ini amat berharap kerjasama dari tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan perhatian dan kerjasama kepada pihak sekolah dalam menjayakan norma baru ini. Ya, saya faham pembelajaran di dalam talian ini kadang-kadang menyukarkan bagi setengah ibu bapa, lebih-lebih lagi bagi mereka yang kurang berkemampuan. InsyaAllah Puan Guru Besar SK19 sebagai guru besar dan barisan pentadbir serta guru dengan kerjasama daripada PIBG dan kita semua akan menjayakan norma baru ini dengan sebaik mungkin. Apa yang perlu adalah kerjasama yang jitu di antara kita semua. Dengar arahan pihak sekolah dan jika ada pandangan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menambah baik, boleh salurkan kepada pihak PIBG untuk dibawa kepada pihak sekolah untuk perbincangan. Akhir kata dari saya, selamat datang kepada semua anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ke Sekolah Transformasi STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics SK Seksyen 19 Shah Alam. Dengan bermoto Insieme dalam bahasa Itali iaitu bersama dalam bahasa Indonesia. Saya harap keluarga baru SK19 ini dapat menterjemahkan moto Sekolah Transformasi ini agar dapat bersama-sama menjayakan agenda SK19 untuk menjadikan anak-anak kita sebagai insan yang cemerlang dalam sahsiah dan terbilang dalam pembelajarannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam transformasi. Yang dihormati Puan Guru Besar, Barisan Penolong Kanan, guru-guru, wakil PIBG
serta ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Selamat menonton video taklimat orientasi tahun 1 bagi sesi 2021. Buat pertama kalinya kita mengadakan program orientasi tahun 1 di dalam talian. Kita banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang untuk mengikuti persekolahan pada tahun ini, walaupun dalam suasana yang berlainan. Yalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita begitu beruntung kerana kita dapat masih lagi bersekolah, walaupun dalam talian kita di sekolah session 19 ini, ya, di negara lain ada yang tidak bersekolah langsung. Baiklah, kita digunakan berbagai kemudahan ini, kita taklah bersyukur. Dan saya Muhammad Zaidul Abdul Majid, selaku penolong kanan murid, ingin menyentuh tentang pengurusan murid session 19. Baiklah, mengenai buku peraturan sekolah, murid-murid boleh dapati di kedai buku. Bukunya berwarna hijau dan menerangkan tentang waktu persekolahan, mengenai keselamatan, kebersihan, mengenai kemudahan sekolah. Kemudahan sekolah kita amat baik. Kita mempunyai kantin, padang sekolah, kedai buku, pusat sumber, dewan, makmal komputer, makmal sains, dan berbagai lagi. Dan buku ini menerangkan tentang pusat sumber, sahsiah, gerak fizikal kurikulum, serta hak milik tanggungjawab kita bersama supaya kita dapat hidup selesa di sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus faham untuk hidup selesa kita mestilah mengikut peraturan. Bagi pakaian anak-anak kita tahun 1 dan semua murid lelaki berseluar panjang dan baju putih bertali leher. Manakala murid perempuan Islam bolehlah bertudung dan berbaju kurung. Manakala yang bukan Islam bolehlah berpakaian skirt labuh lebih dari bawah lutut. Kasut untuk peraturan baru, kita dibolehkan memakai kasut hitam dan stoking hitam, dan kasut putih ataupun kasut putih dan stoking putih. Di bahagian logo sekolah dan tanda nama pada baju, kita tetapkan murid lelaki, logo sekolah diletakkan di atas dan di bawahnya adalah tanda nama. Dua-dua ni adalah di atas poket. Manakala pada murid perempuan yang bertudung, perlulah memastikan kedudukan logo yang betul, logo sekolah dan tanda nama yang betul. Semua ini boleh dapat di kedai buku. Buat masa ni kedai buku belum lagi dibuka, dan kita tunggu bila diizinkan buka, kita akan buka dan kita boleh dapatkan. Harap dapat bersabar. Seterusnya, bagi pakaian pendidikan jasmani, murid-murid bolehlah mendapatkan juga baju ni di kedai buku. Baju ini warna merah, dan seluar hendaklah seluar track, seluar track warna gelap. Bolehlah didapat di kedai buku juga. Pakaian sebegini diperlukan untuk anak-anak kita menjalankan aktiviti senam aerobik atau sukaneka atau pada waktu peningkatan jasmani supaya lebih selesa untuk bergerak. Di sini ditunjukkan rumah-rumah sukan di sekolah kebangsaan session 19 ini, iaitu warna indigo, magenta, turquoise dan jingga. Kami mengharapkan ibu bapa lapang dada untuk menerima pembahagian anak-anak dalam rumah sukan ini yang ditentukan oleh pihak sekolah sendiri supaya seimbang bilangannya, jantinanya, supaya kita dapat melaksanakan sukan, insyaAllah diizinkan pada satu hari nanti. Mengenai keselamatan murid, pintu masuk ke sekolah datang dan balik, kita harapkan ibu bapa boleh hantar anak di pintu A dan pintu B.
Di situ juga tempatnya bas sekolah akan menurunkan anak-anak bas dan van sekolah, iaitu bersebelahan dengan kantin, bukan di jalan besar. Dan di situ juga terletaknya tempat letak basikal jika anak-anak menaiki basikal. Murid tiada benarkan menggunakan pintu utama, iaitu pintu depan yang dia ada pondok pengawal tersebut, kerana di situ adalah tempat laluan kereta guru dan tetamu. Untuk keselamatan, kita sediakan jalan untuk murid-murid yang berlainan dengan kenderaan. Baiklah, waktu keluar masuk murid ke kawasan sekolah akan diawasi oleh pengawal keselamatan pada waktu tengah hari, kehadiran tahun 1. Tahap 2 pada waktu pagi, dan waktu keluar dan masuk, waktu berdatang dan pulang. Pintu pagar akan sentiasa tutup sepanjang waktu persekolahan. Jika cukup masa, kita akan tutup. Diharap jika diizinkan waktu biasa, normal, datanglah awal ke sekolah. Buat masa ini kita dapat belajar di rumah, dan situ juga perlu mematuhi masa belajar kita yang akan kita sama-sama lalui di atas talian. Ibu bapa tiada benarkan masuk kecuali ada urusan dan perlu mendaftar di pondok pengawal dan pejabat sekolah. Ya, jika ada urusan waktu PKP juga, jika ada urusan penting boleh datang, dan cuma sekarang ni kita perlu mengurangkan pergerakan. Ibu bapa perlu yang mengambil anak, jika waktu biasa ibu bapa yang perlu mengambil anak awal jika ada kecemasan sebelum tamat persekolahan, bolehlah terus ke pejabat. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas berlaku kesulitan selepas sesi persekolahan berakhir. Okey, ibu bapa yang mengambil anak untuk waktu pulang, pastikan ibu bapa datang awal ke sekolah, kerana anak-anak tidak perlu menunggu lama untuk dibawa pulang. Dan sebarang urusan yang berkaitan dengan aduan, cadangan, bolehlah hadir ke pejabat terus, boleh untuk bincang. Boleh telefon sekolah juga, ya, boleh layari Facebook sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang sekolah. Mengenai kehadiran murid adalah perlu hadir, ya. Jika tidak ada aral, jika tidak ada masalah, jika waktu biasa yang untuk hadir sekolah, perlu hadir mengikut bilangan hadir keseluruhan Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid yang tidak hadir adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk maklumkan kepada guru kelas atau pejabat melalui telefon atau media sosial. Selepas bila hadir, ataupun ibu bapa boleh menyerahkan, ya, bukti ketidakhadiran, iaitu surat dan bertentangan atau sijil cuti sakit daripada doktor, ya, untuk kita rekodkan. Ini adalah sistem kehadiran murid, PDM, di mana kehadiran murid direkodkan di sini, dan pihak kementerian juga mengizinkan untuk ibu bapa memantau kehadiran murid di sekolah, terutamanya sekolah menengah, sekolah rendah. InsyaAllah tiada masalah, kerana anak-anak kita dijaga dan sangat patuh pada peraturan. Baiklah, sisa ini boleh diakses terus oleh pihak sekolah, PPD, Jabatan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian sendiri. Melalui video ini akan dapat melihat bagaimana keadaan sekolah pada hari tertentu pada semua sekolah. Diharap ibu bapa dapat memberikan kerjasama untuk menghadirkan anak ke sekolah jika waktu biasa. Dan jika tidak hadir tanpa sebab, surat amaran akan dikeluarkan. Surat amaran pertama kepada tidak hadir 3 hari, surat amaran kedua jika tidak hadir 10 hari, dan surat amaran ketiga jika tidak hadir 17 hari. Tindakan ini adalah untuk menyekat daripada anak-anak tidak hadir ke sekolah, yang akan menyecaskan pembelajaran. Mohon ibu bapa boleh kerjasama untuk sama-sama usaha untuk menghadirkan anak ke sekolah. Baiklah, mengenai buku teks dan aktiviti untuk tahun 1 atau tahap 1,
buku teks akan disertakan dengan buku aktiviti yang diberi percuma oleh pihak Kementerian Pendidikan, dan perlulah kita balut buku itu untuk mengelakkan ia cepat rosak. Buku teks ini akan diberi selepas sahaja tamat program transisi. Baiklah, manakala buku tulis bolehlah ibu bapa dapatkan di kedai buku. InsyaAllah jika diizinkan kedai buku buka, boleh datang sekolah untuk membelinya. Semua urusan buku teks akan diuruskan oleh penyelas skim pinjam buku teks sekolah. Bantuan dan kebajikan murid yang berkelayakan akan diuruskan. Murid yang layak RMT, rancangan makanan tambahan, akan dibukakan dengan makanan yang bernilai RM2.50 satu hari oleh Pak Kantin sendiri, dibiayai oleh Kementerian Pelajaran, dan juga kita ada juga kumpulan wang amanah pelajar miskin yang kita tengok daripada maklumat, ya. Pastikan maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada kulas adalah yang betul dan ada bukti, dan mereka ini akan, kumpulan wang amanah pelajar miskin akan dapat wang sebanyak RM100 setahun. Murid juga dilindungi oleh insurans takaful yang bernilai RM1.50 setahun. Murid-murid yang mengalami kecederaan atau kecemasan boleh dapatkan perubatan secara percuma di pusat-pusat perubatan kerajaan. Selain itu, sumbangan peribadi dan pihak luar yang didapati yang menyumbang ke sekolah kepada murid-murid melalui sekolah juga boleh ada juga, seperti Bank Suara Nasional sebelum ni atau McDonald yang menyumbang beg sekolah, beg pembukaan sekolah ataupun lain-lain. Surat syarat aktiviti sekolah juga akan dikeluarkan bersempena dengan peristiwa sekolah ganti hari Sabtu, cuti kecemasan atau darurat, aktiviti dan program sekolah. Kita akan beritahu, akan salurkan maklumat ini kepada ibu bapa melalui surat atau telegram sarana sekolah atau grup WhatsApp dan Facebook sekolah. Diharap ibu bapa dapat cakna terus melayari FB kita, selalu lihat jika ada maklumat terbaru. Bagi sesi persekolahan, sesi petang normal ialah hari Isnin, waktu hari Isnin hingga Khamis pukul 1.10 masuk hingga 6 petang. Manakala hari Jumaat dilewatkan untuk beri peluang kepada murid-murid lelaki dan bapa untuk solat Jumaat jika diizinkan pada pukul 2.10. Ini adalah waktu persekolahan, waktu normal. Sekarang ini kita masih lagi di dalam suasana PKP yang tidak memerlukan kita hadir ke sekolah. Baiklah, lokasi kelas tahun 1 masih kekal. Semua kelas murid tahun 1 ditempatkan blok C, di blok C. Aras bawah ada satu alamanda dan satu akasia. Manakala aras 1 ialah satu Adalia, satu Azalia, satu Anggerik dan satu Amarilis. Diharap tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum berkenaan dengan kelas anak-anak. Jika kurang pasti, boleh hubungi ibu bapa. Boleh hubungi cikgu-cikgu. Baiklah. Manakala dokumen yang perlu dilengkapkan di waktu biasa sebenarnya ialah fail perbezaan murid, salinan surat beranak, kad pergigian, borang penerimaan buku teks, rekod kesihatan, borang maklumat murid, gambar pasport murid sebanyak 4 keping. Ada di antara maklumat ini sudah kita dapatkan semasa tuan-tuan puan-puan mendaftar sebelum ini, dan semua ni kita akan belum semua ni kita akan laksanakan untuk dapatkan maklumat ini selepas PKP atau semasa murid dibenarkan hadir ke sekolah nanti. Baiklah, untuk masa ni kita mohon ibu bapa kemaskini maklumat di laman web seperti yang ditunjukkan ini. Cuba layari laman web ini pada esok hari, kerana bermula 18 Januari, atau kita akan maklumkan jika ada apa-apa perubahan tarikh.
bagi maklumat tambahan untuk anak-anak tahun 1, boleh juga isi borang dalam talian yang telah diletakkan dalam Facebook sekolah, ya, untuk kita dapatkan nombor telefon ibu bapa yang sah untuk kita berhubung melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Mohon kerjasama ibu bapa tahun 1. Dan akhir sekali, pesanan kami pihak sekolah, sama-sama kita menjalin hubungan yang baik antara ibu bapa dan sekolah, maksudnya guru-guru lah, ibu bapa sama ibu bapa dalam kelas ataupun dalam sekolah, atau semua warga sekolah, pekerja pekerja kantin, pengawal keselamatan, sama-sama kita hidup harmoni. Gunakan media sosial, aplikasi WhatsApp kita sebaik mungkin, dan jawab atau kita menyatakan pendapat kita dalam tu dengan penuh berhikmah. Kita harap juga dapat selesaikan punya masalah dengan baik. Kita boleh buat bincang, kita ada juga guru kaunseling sekolah kita, boleh buat bincang, boleh telefon, insyaAllah kita dapat selesaikan apa juga masalah anak-anak ataupun anak-anak dengan guru-guru dengan baik. Dan kita juga boleh mendoakan sama kita, ya, kerana doa itu adalah senjata yang paling berkesan untuk kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita adalah satu keluarga besar Sekolah Kebangsaan 19 mulai hari ini. Jika tuan-tuan puan-puan masih kekal di sini, insya-Allah kita akan jumpa secara nyata, insya-Allah. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita harapkan hubungan kita sentiasa baik hingga ke akhirnya, supaya kita dapat berjumpa lagi, dapat berkenalan dengan secara berdepan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam transformasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang mengikuti taklimat persediaan tahun 1 bagi sesi 2021. Berikut merupakan barisan pentadbir sekolah ini diketuai oleh Puan Naimah sebagai guru besar, Puan Asmida PK Pentadbiran, Encik Zaidi PK Ham, Puan Yasmin PK Kokom, Encik Kamisan PK Petang dan Encik Samsudin PK Pendidikan Khas. Encik Kamisan dibantu oleh saya sebagai penyelaras tahun 1 dan saya dibantu oleh Puan Mardia sebagai penolong penyelaras dan Puan Salmiah sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Berikut merupakan barisan guru kelas bagi tahun 1. 1 Alamanda, Puan Tengku Farah, 1 Amarilis, Puan Nur Juwaini, Puan Halida 1 Azalia, Puan Mardia 1 Anggerik, Puan Nur Wahida 1 Adelia dan Puan Seri Wahyu bagi 1 Akasia. Berikut merupakan program transisi tahun 1 bagi sesi 2021. Ini adalah gambaran minggu transisi yang telah kita jalankan sebelum-sebelum ini. Terdapat banyak aktiviti yang dirancang untuk murid-murid secara bersekat muka. BPK telah membuat ketetapan murid tahun 1 sesi ini di seluruh Malaysia akan menjalani program orientasi dan transisi selama 43 hari. Sebagai rasionalnya adalah kerana hari persekolahan telah berkurangan akibat pandemik dan memberi impak kepada pembelajaran prasekolah. Berikut merupakan fasa-fasa yang terdapat dalam transisi kali ini. Fasa yang pertama adalah persediaan. Fasa yang kedua adalah fasa penyesuaian. Dan fasa yang ketiga adalah fasa kesediaan. Fasa persediaan telah kita langsungkan dan sekarang kita akan buat fasa 2. Bagi fasa 1, fasa persediaan, perancangan penyelarasan taklimat ibu bapa dan kesediaan murid adalah berada pada fasa ini. Perancangan penyelarasan ini adalah tindakan daripada guru dan taklimat ibu bapa juga yang kita adakan sekarang adalah tindakan daripada pentadbir dan guru. Seterusnya adalah fasa kedua iaitu fasa penyesuaian. Okey, fasa ini
dengan menggunakan modul orientasi. Ini adalah pelaksanaan secara bersemuka. Ini akan dilaksanakan di sekolah. Kita akan latih murid untuk mengikuti rutin-rutin harian supaya murid lebih selesa dan boleh bergaul dengan baik dengan rakan-rakan. Okey, fasa kesediaan pula adalah pelaksanaan model PDP. Ini yang kita akan laksanakan sekarang secara PDPR atau pembelajaran di rumah. Kita akan buat ikut kesesuaian menggunakan medium-medium yang sesuai seperti grup WhatsApp atau Telegram. Okey, untuk makluman ringkas, modul orientasi kita tidak dapat jalankan dan kita perlu jalankan secara bersemuka apabila sekolah dibuka. Jadi kita akan gunakan PDP transisi, iaitu fasa kesediaan terlebih dahulu untuk pembelajaran di rumah bersama ibu bapa. Guru kelas telah pun menyediakan grup WhatsApp. Okey, seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah. Sedia maklum bahawa peperiksaan telah tiada dimasukkan. Okey, berikut merupakan konsep kenapa peperiksaan dimasukkan. Yang pertama, konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid untuk menyemai nilai-nilai murni, pembentukan karakter murid dan pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, berikut merupakan tujuan pemansuhan peperiksaan. Okey, tiada lagi peperiksaan awal tahun ataupun akhir tahun. Ini kerana untuk membina karakter dan sesiah murid. PDP yang kolaboratif fokus kepada 4M, pembelajaran yang menyeronokkan, peluang pembelajaran untuk murid, amalan rutin harian, penilaian melalui PBD. Dan ini pula merupakan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah tahap 1 melalui kemahiran membaca, menulis, mengira, menakul, iaitu berfikir dan membuat pertimbangan secara logik dan mengamalkan nilai rutin harian seperti berterima kasih, bertolak ansur, baik hati, menolong guru dan pelbagai lagi. Selain itu, pentaksiran juga boleh dibuat melalui 5 aktiviti seperti berikut. Antaranya adalah kuis, permainan, main peranan, bercerita dan projek mudah. Ini semua biasanya dilaksanakan secara bersemuka di dalam bilik darjah antara guru dan anak-anak kita. Okey, selain itu, pentaksiran bilik darjah juga boleh dilaksanakan melalui formatif ataupun sumatif. Untuk pembelajaran secara formatif berterusan semasa PDP sebagai pembelajaran mentaksir perkembangan murid dalam pembelajaran, dan tentang pembelajaran sumatif kita akan tengok perkembangan murid. Okey, PBD pula sebenarnya adalah bersifat formatif. Dia mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru untuk membuat diagnostik. Maafkan saya. Okey, ini untuk kita tengok pencapaian anak-anak kita setiap setengah tahun. Okey, kita akan lebih menggalakkan murid untuk menguasai tahap-tahap berikut. Berikut merupakan tahap penguasaan PBD dan takrifannya. Okay, ibu bapa boleh baca sendiri ya. Yang ini kita menuju ke tahap penguasaan 5 dan 6. Kebanyakannya murid biasanya tahap 4, tapi kita menuju kepada tahap 6. Terima kasih atas tumpuan anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam transformasi dari saya, Kamisan bin Saimin, Donor Kadang Petang, SK, Seksyen 19, Shah Alam. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini. Kita semua diberi kesihatan dan kelapangan waktu bagi menjayakan program orientasi tahun 1 sesi 2021 yang dijalankan secara atas talian selaras dengan norma baru PKP yang terpaksa kita hadapi akibat pandemik COVID-19. Hadirin yang dihormati, saya ingin mengucapkan ucapan tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 1 yang baru
yang telah diterima masuk ke SK Seksyen 19 bagi sesi 2021. Selamat datang saya ucapkan kepada ibu bapa dan murid-murid sekaligus menjadi warga sekolah ini dalam tempoh 6 tahun yang akan datang. Diharap anak-anak yang belajar di sini akan menjadi pelajar terbaik di sekolah ini nanti. Program orientasi begini amat penting untuk anak-anak kita agar dapat menyesuaikan diri dengan norma baru di sekolah dan mengenali sistem serta pengurusan persekolahan. Para ibu bapa usah risau. Guru-guru akan membantu anak-anak kita supaya dapat membiasakan diri dengan perjalanan sekolah secara PDPR ini. Saya pasti pada hari ini semua guru tahun 1 telah membuat grup WhatsApp untuk kelas masing-masing bagi memudahkan pengurusan dan kumpulan maklumat serta penyampaian info-info terkini dari masa ke semasa. Saya mengalu-alukan komitmen ibu bapa untuk bersama-sama membantu sekolah demi mencapai tahap optimum melalui peranan yang kita boleh mainkan seperti sumbangan melalui buah fikiran, material juga penglibatan diri secara aktif dalam PIBG amalah dihargai. Akhir kata, tuan-puan sekalian, saya mengharapkan kita sama-sama dapat memastikan kecemerlangan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Tanpa melengahkan masa, mari kita jelajah ke SK Seksyen 19 bersama Cikgu Halidah. Assalamualaikum dan salam transformasi. Jom anak-anak, cikgu bawa kamu masuk ke sekolah. Ini ialah pintu pagar utama sekolah kita. Tetapi hanya kenderaan guru dan staf sahaja dibenarkan keluar dan masuk melalui pintu pagar ini. Semua murid dikehendaki masuk ke sekolah menggunakan pintu pagar A. Jom cikgu bawa kamu ke pintu pagar A. Ibu bapa dikehendaki menurunkan anak-anak di hadapan pintu pagar A. Begitu juga jika anak-anak ke sekolah dengan menaiki van atau bas sekolah. Dari sini, murid akan beratur dalam jarak 1 meter. Pastikan murid-murid memakai pelitup muka ya. Murid akan berjalan melalui zon imbas suhu untuk cek suhu badan dan sanitasi tangan. Ini ialah kantin sekolah kita yang dinamakan Cafe Santai Bestari. Jika murid-murid datang awal, bolehlah berkumpul, berehat dan makan di sini terlebih dahulu ya. Dari sini, murid akan berbaris dan berjalan di hadapan bilik check-off. Kemudian, masuk ke lorong info. Belok ke kiri dan berjalan di susur tepi Dewan Harmoni. Murid akan berjalan menuju ke laluan susur gajah untuk beratur di astaka terbuka. Ini ialah astaka terbuka. Di sini, murid-murid dikehendaki beratur dalam barisan kelas masing-masing sebelum masuk ke bilik darjah. Jom cikgu bawa kamu ke kelas tahun 1. Kelas-kelas tahun 1 berada di blok C, aras 1 dan aras 2. Di aras 1, kamu akan berjumpa dengan kelas 1 Alamanda dan 1 Akasia.
Dan kita akan jalan terus melepasi makmal sains sekolah. Naik tangga ke aras 2. Ini ialah kelas 1 Amarilis. Ini pula kelas 1 Anggrek. Seterusnya, kelas 1 Azalia. Dan yang di hujung sekali ialah kelas 1 Adelia. Loceng balik dah bunyi ya. Jom cikgu tunjuk laluan untuk balik. Beratur di hadapan kelas dalam jarak 1 meter, turun melalui tangga tadi dan berjalan melalui lorong galeri. Belok ke kiri, di sebelah tepi ini ialah kedai buku sekolah. Kamu boleh membeli alatan dan buku tulis di sini pada waktu rehat. Jalan melalui hadapan bilik kesihatan. Di hadapan ini ialah tandas murid perempuan. Manakala di sebelah sana pula ialah tandas murid lelaki. Pintu yang berwarna hijau ini ialah bilik pemulihan. Berjalan masuk ke lorong info. Kemudian, murid-murid perlu lalu semula di hadapan bilik Jacob. Terus menuju ke pintu pagar A semula. Pastikan kamu pakai pelitup muka dan jaga jarak ya. Selamat pulang murid-murid. Jumpa lagi. Bye.